Saya ingin membangkitkan soal semangat persekutuan federalisme. Mengikut amalan sistem federalisme adalah menjadi kewajipan kerajaan persekutuan membantu dalam pembangunan negeri tanpa mendiskriminasi mana-mana pihak. Hal ini kerana semua bidang kuasa persekutuan negeri dan senarai bersama adalah terbentuk di dalam perlembagaan. Tetapi apa yang saya lihat hari ini dan saya mendengar rungutan daripada banyak pihak bahawa kelihatannya seperti ada peminggiran negeri-negeri tertentu dari segi peruntukan pembangunan dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat mengecewakan sebab lebih-lebih lagi dalam keadaan kita diambang mahu menyambut Hari Malaysia, sepatutnya kita memperkasakan semangat persekutuan ini dan mengenepikan soal-soal berkaitan dengan perbezaan politik, menghormati semangat demokrasi, menghormati pilihan yang telah dibuat oleh rakyat. Pilihan raya negeri baru-baru ni misalnya menunjukkan pilihan oleh rakyat yang jelas dan perlu dihormati. Ini adalah prinsip demokrasi yang sepatutnya sama-sama kita junjung tinggi. Tetapi sebaliknya lain jadinya. Apabila dulu kita sama-sama berjuang supaya golongan muda diberi hak untuk mengundi sama. Tetapi apabila golongan muda tidak memberikan sokongan, tiba-tiba kita kata golongan muda tidak pandai membuat pilihan pula. Ini adalah sesuatu yang tidak kena dan tidak betul. Tuan Yang di-Pertua, sepertinya ada jurang di antara kerajaan perpaduan dengan kerajaan negeri, sedangkan negara kita ini, negara Malaysia adalah negara kita bersama. Apa-apa kekurangan berlaku di negeri-negeri yang ketinggalan dan sebagainya adalah menjadi tanggungjawab sama di peringkat persekutuan yang tidak seharusnya dibezakan sekiranya benar-benar kita menghayati semangat persekutuan ini. Adakah kerajaan masih berpegang kepada komitmen dengan rancangan Malaysia ke-12 supaya sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan peruntukan pembangunan asas akan diagihkan kepada 6 negeri yang kurang membangun: Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, yang membabitkan penyediaan infrastruktur asas, telekomunikasi, pendidikan, penjagaan kesihatan dan pembangunan ekonomi. Kelihatannya saya tidak nampak sesuatu yang jelas berhubung perkara ini. Sebelum ini, Kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan yang lalu telah melancarkan Pelan Induk ECER 2.0 2018-2025 dalam usaha untuk merapatkan jurang pembangunan dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat di wilayah ini, ECER. Walau bagaimanapun saya melihat kerajaan ini hanya setakat ini retorik saja, seimbang dan menyamaratakan semua, tetapi dari segi praktiknya tidak jelas. Saya mendapat maklumat sejak pentadbiran di bawah kerajaan yang ada pada hari ini, sejak pilihan raya umum yang lalu. Saya ingat pada masa dilancarkan ECER dan sebagainya di era, kalau tak salah saya, Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi ketika itu, dengan tujuan untuk menyamaratakan wilayah-wilayah pembangunan ini, dan ia dipengurusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan kepimpinan yang kanan di peringkat eksekutif, KSN, KSP dan sebagainya. Tetapi saya difahamkan, saya dapat maklumat, sehingga sekarang dah dekat setahun Perdana Menteri belum mempengerusikan walau satu pun mesyuarat berkaitan dengan ECER ini. Jadi macam mana nak dimajukan, dipacukan pembangunan di dalam bentuk yang jelas dari segi ini? Saya ingin penjelasan, betul ke sampai sekarang ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri gagal mempengerusikan walau satu pun mesyuarat berkaitan dengan ECER ini? Tadi disebut oleh ahli parlimen beritahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tak henti-henti bekerja, sibuk sangat dan sebagainya. Dia sibuk dengan apa? Sibuk dengan politik. Tapi masih ada masa untuk menari, menyanyi dan sebagainya. ECER berkaitan dengan pembangunan wilayah yang ketinggalan, yang perlu diberikan tumpuan. Kalau Perdana Menteri tidak mempengerusikan mesyuarat, tak meluluskan pembangunan, macam mana mau dilaksanakan? Ini satu tindakan yang mendiskriminasikan hak pembangunan untuk wilayah timur. Tindakan ini jelas menunjukkan kerajaan memang menafikan hak pembangunan negeri-negeri yang tidak dimenangi oleh Pakatan Harapan, mengulangi sikap yang serupa yang dulu kita sama-sama perjuangkan ketika menentang Barisan Nasional ketika dahulu. Semalam Perdana Menteri mengumumkan pembangunan pelabuhan baru di Pulau Keri. Saya tidak membantah dari segi itu, tetapi bagaimana pula dengan pembangunan mega yang bersifat memberikan limpahan rantaian besar dari segi impak ekonominya di sebelah pantai timur?
Mengapa tidak dikembangkan pelabuhan yang semula jadi seperti Kemaman, pelabuhan sedia semula jadi dalam, yang lebih dekat ke rantau Cina, untuk dijadikan sebagai pintu penting dari segi perdagangan di sebelah rantau timur. Pelabuhan Kuantan dan sebagainya. Sekarang ni kita dah ada ECRL. Kita ada ECRL yang sudah tentu memacukan lagi pertumbuhan ekonomi ini dengan adanya laluan kargo dan sebagainya.